Di negeri Johor, dan sekarang ini keluarga Malaysia, kita akan bercakap berkenaan projek Life Aquatic UTM memacu pendidikan keselamatan air, renang dan menyelamat Malaysia. Jadi dua orang tetamu kami bawakan di studio pada pagi ini, iaitu Dr. Rahayu Tasnim yang merupakan pengarah projek Life Aquatic Malaysia Japan International Institute of Technology, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, dan juga Profesor Teknologis Dr. Ali bin Selamat, Dekan Malaysia Japan International Institute of Technology, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, satu topik yang menarik untuk kita kongsikan kepada seluruh keluarga Malaysia. Jadi mungkin doktor boleh mulakan terlebih dahulu doktor berkenaan projek Life Aquatic UTM ini. Baik, terima kasih. Wahai gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menawar. Terima kasih juga menjemput kami daripada Malaysia Japan International Institute of Technology UTM Kuala Lumpur. Okey, Menawar, saya nak tanya ya. Menawar tahu tak bahawa di seluruh dunia ni pada ketika ini ya, 42 nyawa hilang setiap jam akibat daripada mati lemas. Dan 90% daripada angka ini, kejadian ni ya, datangnya ataupun direkodkan daripada negara-negara yang kurang maju ataupun sedang membangun seperti kita lah, Malaysia. 372,000 Menawar. 372,000 nyawa hilang setiap tahun akibat mati lemas. Dan World Health Organization, WHO, menyatakan, menyuarakan kebimbangan kepada angka ini. Kenapa? Menawar sebab angka ini sangat besar. Betul. Dan sangat merisaukan. 2/3 daripada angka ini sama 2/3 daripada kematian kekurangan zat makanan. So sangat besar. Dan separuh daripada angka ini 372,000 ini adalah separuh daripada angka kematian akibat malaria. So it's very frightening, amat merisaukan bagi WHO. Dan oleh itu mereka datang dengan satu tagline, promote drowning is silent. Lemas itu senyap. Lemas berlaku dengan senyap. Ini ramai mungkin saya akan mungkin tunjuk sekejap lagi. Dan drowning is a silent pandemic. Ya, pandemik yang senyap, pembunuh yang senyap. Okey, jadi saya nak tanya juga Menawar, pernah dengar tak seorang lelaki dewasa meninggal dunia akibat mati lemas di dalam sebuah lopak air di tepi jalan? Pernah dengar? Tak pernah dengar, doktor. Berlaku di sini, di Malaysia. Ya, rakan baik kepada rakan saya sendiri. Dan Menawar nak tahu tak dalam mana lopak? Of course Menawar mungkin tertanya-tanya. Dalam mana? Okey, saya tunjuk. Saya bawa dua buku ni kan Menawar. So dalam dia ni. Bagaimana boleh lemas? Yes, 3 cm. Buku ni 3 cm tebalnya. Okey, saya nak bawa kepada definisi lemas. Okey. Dan saya berbalik pada cerita tadilah, arwah yang meninggal tadi. Sebenarnya bila postmortem, apa yang berlaku? Dia menunggang motosikal, terjatuh. Okey. Di dalam selopak air, dalamnya cuma 3 cm. Okey. Dalam ni 3 cm. Apa yang berlaku? Postmortem mengatakan dia tak injured ataupun tidak meninggal dunia disebabkan kecederaan akibat kemalangan, tapi mati lemas. Di dalam lopak air di tepi jalan sedalam 3 cm saja. 3 cm saja. Yes. So apa yang berlaku? Wallahu alam. Tapi teorinya adalah beliau unconscious. Kita boleh jatuh motor, kita boleh just rebah anytime dan unconscious dan dia tertiarap. Di dalam lopak air sedalam 3 cm itu saja. Okey. Bila tertiarap, tak ada orang. Mungkin ada orang, tapi tak tahu nak buat apa. Panik. Dan dia memang unconscious. So, what happens? Saluran pernafasan, mulut dan hidung, tak boleh bernafas. Tak boleh bernafas. So, itu definisi lemas Menawar. Definisi lemas bukannya lemas dekat pantai ataupun sungai ataupun tasik. Tak. It can happen anywhere. Boleh berlaku di mana-mana. Definisi lemas oleh WHO adalah proses di mana pernafasan akan terganggu dan terhalang atau terhenti disebabkan kita dicelup, immersion. Dicelup atau direndam atau ditenggelamkan dalam air. Dan air sedalam mana yang mampu membuatkan kita lemas?
Mengikut Dalam 3 definisi WHO 3 cm. Oh. Tak ramai tahu. Kenapa menawar 3 cm? Sebab hidung kita mungkin menawar lebih mancung daripada saya. Yes. Kan? So 3 cm. Lebih kurang. So, bila kita tertiarap dan tiada siapa datang membantu, tiada siapa tahu CPR, inilah guna mannequin, kita train CPR dan sebagainya. Dia terbiasa begitu dan brain damage akan berlaku dalam masa 3 minit sahaja. Masa yang sangat singkat. Ya. So apa dia kami, Project Life Aquatic? Kami bukannya sebuah projek yang ditaja oleh mana-mana grant kerajaan ataupun private swasta, tapi kami merupakan sebuah projek 5 tahun yang ditaja oleh rakyat Malaysia seperti Munawar sendiri untuk menjalankan program-program untuk memacu pendidikan keselamatan air, renang dan menyelamat. Termasuklah apa berlaku jika episod tadi berlaku. Dan penanda aras kami adalah disebabkan kami para akademik, kami bekerjasama dengan Life Saving Society Malaysia, salah sebuah organisasi penting dalam keselamatan air, renang dan juga life saving, menyelamat. Penanda aras negara-negara maju yang dah ada, ini dah terbukti dalam bidang water safety, swimming dan life saving, seperti Australia, New Zealand, UK dan of course Amerika Syarikat. Australia menawar, saya nak sentuh sikit sebelum kita pergi ke soalan seterusnya. Mereka ada satu tagline, wajib anak-anak sekolah mereka swim 50 meter, berenang dan float 2 minit. So dia punya tagline, anak-anak kecil di sekolah-sekolah wajib, di ujian yang wajib. We swim for 50 meters, float for 2 minutes. Survival dia. So di Indonesia juga sekolah-sekolahnya wajib ada kurikulum renang. Jadi itulah objektif kami. Kami sedang bekerjasama dengan pelbagai pihak, khususnya LSSM, Life Saving Society Malaysia, untuk menerapkan ilmu keselamatan air, renang dan juga menyelamat kepada komuniti-komuniti yang mungkin tercicir sebelum ini, tak menerima akses kepada pendidikannya lah, Munawar. So itu sedikit kenapa pentingnya keselamatan air, renang dan juga ilmu menyelamat ni. Munawar? Oh ya. Seperti yang doktor nyatakan tadi, dari sudut statistik dan angka peratusan berkenaan mangsa lemas ini yang agak mengejutkan, khususnya dalam kalangan negara-negara membangun dan juga negara kurang maju. Jadi itu merupakan satu perhatian yang perlu kita war-warkan kepada masyarakat di luar sana. Betul. Jadi mungkin Prof juga boleh memperincikan lagi bagaimana dari sudut penglibatan dari sudut Malaysia Japan International Institute of Technology UTM dalam projek Life Aquatic ini bagaimana? Okey, terima kasih atas soalan tadi. Jadi berdasarkan kepada perjalanan MJIT ini, kita adalah sebuah institusi yang dibangunkan bersama antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Jepun dengan bantuan daripada JICA, ya. Dan dari segi aspek penglibatan pihak Jepun sendiri, ada lebih kurang 30 universiti Jepun yang menjadi tulang belakang kepada penubuhan MJIT ini. Dan umum mengetahui di negara Jepun ni berlaku tsunami, gempa bumi, banjir, ya, dan sebagainya. Jadi apa dipanggil fenomena bencana alam ni memang sentiasa berlaku. Jadi perkara yang besar yang berlaku di sana adalah banjir besar yang berlaku saban tahun disebabkan oleh berlakunya hujan yang sangat lebat dan akan ada potensi dipanggil tsunami juga berlaku. Jadi dari segi program tersebut, bagaimana Life Aquatic ini kita libatkan dalam projek bersama dengan MJIT ini adalah berkaitan dengan kepakaran yang mereka ada. Jadi mereka telah ada pakaran lebih daripada 50 tahun berlaku di sana, ya. Dan juga bagaimana kita boleh mengambil kepakaran mereka dan best practice, cara-cara penerapan pengetahuan kepada masyarakat setempat. Jadi kalau di Jepun berlaku situasi banjir dan sebagainya, mereka cuba meminimumkan jumlah kita kata mangsa yang tercedera ataupun kematian. Jadi itu antara perkara yang kita terapkan dan kita adaptasi untuk program kita bersama dengan Life Aquatic ini. Jadi untuk itu kita di MJIT kita ada satu program dipanggil Sarjana Pengurusan Bencana. Jadi dalam Sarjana Pengurusan Bencana ni melibatkan bagaimana bencana dapat diurus dengan cara yang terbaik dengan melibatkan agensi-agensi dalam negara Malaysia, ya, dengan NADMA-nya, dengan Kementerian Dalam Negerinya, dengan pihak JPAM-nya dan sebagainya, dan bagaimana kita boleh mengelumi tenaga bersama dengan Life Aquatic project ini untuk terutamanya yang
B40 dan juga yang kurang upaya. Itu yang kita lihat juga antara ahli-ahli masyarakat yang mungkin ketahuan perhatiannya agak kurang sedikit. Jadi kita melihat kepada yang ini, dan jika berlaku banjir sebesar yang seperti berlaku di sebelum ini di Shah Alam dan juga di Hulu Langat. Jadi kita melihat mengenal pasti ahli masyarakat yang terlibat dengan ini, dan kita cuba nak train mereka. Jadi pengenalan awalan itu telah ada pada mereka, dan bagaimana kita boleh memberikan impak yang besar kepada masyarakat untuk jangka masa yang panjang. Itu untuk perkara yang kita fikirkan, dan ini diamalkan di Jepun. Jadi mereka cuba melihat, sebab di sana ramai warga-warga tua yang umur 80 ke atas. Jadi bila waktu banjir sebagainya, mereka tidak ada kekuatan lagi. Tetapi disebabkan oleh latihan yang telah diberikan kepada mereka dari peringkat awal, jadi mereka dipanggil subconscious mind tu, mereka macam mana nak buat. Yang itu kita nak akan belajar, dan bagaimana kita terapkan kepada masyarakat kita. Cukup menarik dari sudut bagaimana kita memberi penerangan, pendidikan, kesedaran kepada masyarakat, betapa pentingnya aspek-aspek utama yang perlu kita lakukan sekiranya berlaku situasi banjir seperti baru-baru ini kan, Prof. Dan kita lihat juga di luar sana mungkin banyak sebenarnya kelas-kelas renang yang boleh masyarakat ikuti. Namun dari sudut projek Life Aquatic ini, apa dari sudut perbezaan dan juga kelebihan utamanya? Baik, Munawar. Keunikan kami bukan seperti kelas-kelas renang ataupun sekolah-sekolah swimming school atau akademi renang dan menyelamat di luar. Kami lebih kepada community based programs, di mana kami membuat pelbagai program diatur untuk targeted audience, komuniti tertentu. Contohnya seperti komuniti OKU ataupun B40 yang memang tidak ada akses kepada pendidikan keselamatan air, renang dan juga life saving atau menyelamat. Contohnya signature program kami adalah Swim and Survive. Kami bukannya melatih untuk athletics, di mana kebanyakan sekolah renang di luar melatih untuk athletics dan membuat labs dan sebagainya, training. Tetapi kami more to survival. Macam cerita tadi lah, apa akan terjadi kita nampak seseorang terbaling dengan lompat tertiarap, terlangkup sebegitu. As a bystander, orang yang di tepi dan orang yang lalu lalang, apa yang perlu buat? So ada life saving di situ sekali. Jadi program kami kebanyakan one off program, tetapi ditaja oleh rakyat Malaysia, sebab kami ada crowdfunding dan sebagainya, ditaja oleh rakyat Malaysia, dan kami mensasarkan komuniti-komuniti tertentu. Contohnya seperti anak-anak kecil yang buta pun kami memang train untuk swimming dan life saving. Contohnya yang tak ada pendengaran, yang pekat bisu pun memang kita melatih mereka. Jadi terpanggillah projek Life Aquatic sebenarnya Munawar terpanggil untuk lebih mensasarkan komuniti-komuniti yang memang apa berlaku kalau tak boleh menjerit sewaktu lemas, apa yang berlaku, contoh. Jadi kita nak educate komuniti seperti beginilah. So itu sasaran utama projek Life Aquatic berbanding kelas-kelas renang yang lain. Saya sangat tertarik dengan penerangan daripada doktor dari aspek survival itu. Apa yang akan kita lakukan sekiranya berlaku situasi di luar jangka. Itu akan kita dapatkan pencerahan dengan lebih lanjut selepas ini, doktor. Tapi Prof, mungkin boleh berikan penerangan kepada seluruh keluarga Malaysia pada ketika ini dari sudut keselamatan air ataupun water safety ini bagaimana, Prof? Okey, jadi berdasarkan apa yang kita lihat tadi dari segi aspek keselamatan air ini, sebenarnya apa yang kita perlu lihat adalah yang pertamanya ada kesedaran kita suka bermain dengan air, kita suka bermain di tepi pantai, dan kita kadang bermain di tepi kolam renang pun ya. Jadi ada antara perkara-perkara berlaku, mungkin ada pusaran air ataupun dipanggil ombak yang kuat akan mengaut kita ke tepi pantai dan terus ke dalam. Jadi dari segi aspek keselamatan airnya perlu ada kesedaran peringkat awalan, bagaimana kita memastikan ada basic life saving knowledge atau pengetahuan berkaitan life saving, ataupun jika kita berada dalam air, berapa lama kita boleh survive jika kita tenggelam, ya. Jadi bagi memastikan badan kita sentiasa timbul pada setiap masa, ataupun mungkin dalam 2-3 minit yang pertama. Sebab pertama kali bila kita masuk dalam air ini, bagaimana kita mengawal perasaan supaya tidak panik. Itu yang paling utama. Itu key point yang setiap orang, yang individu yang kita train ni, supaya kita faham. Bila kita mula panik, kita tak boleh nak fikir apa what next. Apa yang kemudian yang akan kita laksanakan. Jadi bila kita berada dalam situasi di gigi air ataupun di kawasan yang mungkin akan terdedah dengan keadaan-keadaan begini, maka yang pertama kalinya kita lihat kepada
kesedaran bagaimana mengawal mental, kita panggil state of the mental ataupun keadaan kita punya emosi kita pada masa tersebut, ya. Kadang-kadang bila kita main tepi air itu seronok, kita leka, kita tak perasan, ya, dan bahaya itu datang mengundang secara kata orang tu dalam keadaan yang sangat cepat. Jadi dalam keadaan yang begitu, apa tindakan? What next? Jadi itu perkara yang kita tekankan, ya, dalam ni dengan Dr. Rahayu, terutamanya untuk kanak-kanak OKU, ya, orang-orang OKU yang bagaimana penyamaian untuk mereka. Kadang-kadang mereka tidak boleh melihat, dia tidak boleh mendengar. Jadi maklumat itu perlu sampai kepada mereka supaya mereka dapat juga menerima pengajaran atau pembelajaran bagaimana untuk peringkat awalan untuk mereka survive. Jadi itu perkara yang paling utama yang kita terapkan dalam program life saving ini, terutamanya dari segi aspek orang yang kurang upaya tadi, ya. Jadi seluruhnya dari segi aspek life saving tadi, kita menerangkan juga teknik bernapas. Jadi teknik bernapas tu bila masuk dalam air tu, bagaimana kita boleh menahan bernapas kita dan dalam keadaan yang sama kita what next, apa action yang seterusnya kita akan laksanakan, ya. Jadi itu antara dua perkara utama yang kita terapkan di peringkat awalan supaya peserta-peserta kita ni ataupun orang yang terlibat dalam program latihan ini dapat mengadaptasi dengan keperluan awalan supaya mereka dapat bergerak dengan selamat bila bahaya datang ke hadapan mereka. Ya, dan Prof tadi ada menyentuh berkenaan komuniti OKU. Yes. Jadi mungkin kita boleh dapatkan penjelasan daripada doktor sendiri bagaimana melalui projek Life Aquatic ini boleh memberi implikasi dan juga kesan impak yang lebih positif kepada golongan OKU ini untuk memastikan mereka sentiasa bersiap siaga. Pastinya ramai juga penonton yang nak tahu mereka ada golongan OKU yang tak boleh melihat, tak boleh mendengar. Jadi bagaimana teknik survival untuk mereka ini? Okey, Munawar. Saya tanya Munawar lah, ya. Kalau Munawar ada kenal tak keluarga, parents lah, ibu, bapa yang ada anak-anak OKU? Munawar tentu kenal kan, sebab ramai. Di kalangan kita memang ramai. Apakah tahap kesedaran keselamatan air renang dan juga menyelamat? Memang hampir zero. Okey. Kami akan banyak program yang kami aturkan, tapi signature program yang paling yang akan dilancarkan tak lama lagi, insya-Allah sebelum Ramadan. Okey. Saya ibu, kata ibu ayah kepada anak-anak OKU, okey. So kami satu keluarga contoh, yang banyak program di luar sana target ataupun mengajar anak-anak berenang. Anak-anak OKU tu, anak-anak yang OKU ni yang disabled ni berenang. Tapi kita lupa sewaktu hanya parents saja, hanya ibu dan ayah saja yang mampu dan faham anak OKU mereka. Jadi salah satu program yang kami akan lancarkan insya-Allah dengan kerjasama semua rakyat Malaysia yang menyokong, yang menaja adalah Swim and Sponsor. Okey, jika saya mampu dan jika mungkin Prof ada anak OKU, saya akan sponsor satu keluarga. So Prof, isteri dan juga anak, tak kiralah seorang, dua orang, okey, satu family. Saya akan panggil Prof masuk ke dalam kolam. Kita akan ajar teori sikit dan juga asas survival tadi, swim for survival. 4 hari program, insya-Allah 2 hari di dalam air. Okey, 4 jam dan lagi 8 jam secara teori. Ini kami akan lancarkan dan fokusnya adalah parents. Bukannya anak itu sendiri. Jadi ini yang saya rasa belum pernah lagi kita fokuslah. Sebab apa pun yang faham anaknya adalah ibu dan ayah. Betul, setuju. Dan jika dapat kita latih ibu dan ayah bersama dengan anaknya untuk swim and survive, swim for survival, masya-Allah, saya rasa impact yang mungkin sangat besarlah yang boleh dilakukan. Jadi itu antara program contohlah, program-program yang kita akan aturkanlah. Jadi mungkin Munawar tanya jugalah jika yang buta bagaimana, ya. Itu mungkin soalan yang teknikal yang mungkin saya tak dapat, mungkin tak sempat saya jawablah. Ada tekniknya untuk mengajar yang tak dapat melihat, yang tak dapat, yang tidak ada kaki, ya. Seperti dalam gambar tadi ada seorang, ya, perenang Bosnia Herzegovina 6 tahun, sekarang dah 8 tahun, 9 tahun, memang tak ada kaki, tangan, tapi boleh swim for survive, boleh jadi perenang Olimpik, Paralimpik contohnya. Jadi Allah Tuhan tu sangat adil dan kita ada kelebihan masing-masing. Cuma akses kepada ilmu ini insya-Allah lah pihak UTM dan juga pihak Life Saving Society Malaysia contohnya, dan jika ada yang ingin
tampil, menghulurkan sedikit kewangan, keringat atau kebolehan, ya, jom bersama untuk kita bina pendidikan keselamatan air, renang dan juga menyelamat lah, Munawar. Menarik. Apa yang perlu kita lakukan sekarang ini ada apa jua inisiatif program yang kita laksanakan, pastinya kita ingin memberi manfaat ataupun impak yang baik kepada masyarakat. Mungkin Prof juga boleh balusikan lagi, Prof, apa antara bentuk program tajaan lain yang boleh kita semua rakyat Malaysia boleh lakukan untuk kita menyumbang khususnya dalam projek Life Aquatic ini. Okey, mungkin dari segi aspek keperluan-keperluan tadi kita melihat kepada kalau ada ahli atau masyarakat Malaysia yang mempunyai personal kita panggil pool, ya. Jadi tak semua orang ada pool di rumah masing-masing dan kita akses pada kolam yang ada ni pun agak terhad, ya, sebab dia ruangnya luas. Jadi kalau untuk projek yang sebegini rupa biasanya kita akan lebih personalize. Dia melibatkan mak dan ayah dan juga pelajar OKU tadi tu. Jadi kita perlukan sumbangan dalam bentuk begitu. Mungkin juga ada sumbangan yang lain adalah dari segi life jacket, ya, life jacket kalau mereka boleh menyumbang, ya, dan juga keperluan lain tu kalau ada sumbangan kewangan tu mungkin boleh terus disumbangkan kepada program ini, ya, melalui maklumat yang telah kita kongsikan. Dan pada masa yang sama juga kita menyeru kepada rakyat Malaysia disebabkan oleh kata orang tu kesedaran bagi meningkatkan kefahaman untuk menyelamatkan diri dari segi bila berlakunya banjir, bah yang berlaku. Dia tidak mungkin hanya berlaku sekali, dia akan berlaku banyak kali. Betul. Ya, dan pada bila-bila masa. Jadi untuk itu kita melihat bagaimana kita dapat bersama-sama membantu terutama golongan yang kurang upaya, ya, dan juga golongan B40 yang tidak dapat akses kepada pendidikan sebegini rupa, dan kita mengharapkan agar manfaatnya dapat dicapai oleh semua dan mengurangkan jumlah kematian, ya, seperti yang best practice yang telah kita dapat daripada negara Jepun, bagaimana mereka dapat mengurangkan jumlah kematian atau jumlah kecederaan disebabkan oleh pengetahuan yang mereka telah sampaikan kepada semua lapisan masyarakat daripada peringkat awal bagi mengekang ataupun mengurangkan risiko yang tinggi kepada mereka. Jadi itu yang kita menyeru kepada rakyat Malaysia agar dapat bersama-sama bantu kita semua untuk program Life Saving Aquatic ini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan projek Life Saving ini, projek Life Aquatic ni ada media sosial ke yang boleh diikuti? Kita ada, betul. Ada Facebook, just Google je projek Life Aquatic. So banyak tips-tips juga kami kongsi di dalam page kami. Okey, anda boleh terus kunjungi laman Facebook ataupun media sosial projek Life Aquatic. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Dr. Rahayu Tasnim dan juga Profesor Teknologi Dr. Ali bin Selamat atas perkongsian pada hari ini. Kita harap ianya dapat memberi manfaat dan juga impak yang berguna kepada masyarakat di luar sana bagaimana untuk kita mengaplikasikan teknik survive ataupun survival dalam kehidupan kita dan menghadapi situasi luar jangka. Terima kasih sekali lagi atas perkongsian ini. Sekarang ini kita akan